Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar suara saya? Selamat sejahtera, Sir. Ya, selamat sejahtera. Okey clear suara saya? Clear, Sir. Alright. Okey. Okey kelas pukul 8 sekarang kan. 23 orang. So kita tunggu lagi 7 orang Okey, yang lain semua sihat ke? Apa khabar semua? Khabar baik, Sir. Ya. Macam mana progres FYP? Sekarang dah fasa yang mana? Dah start dah kan you all punya FYP kan? Saya punya gambar lag ke? Apa tak ada je, okey je. Okey pasal saya punya internet dekat bilik saya ni baru sihat semalam, dia orang buat bypass. Masalah kabel. Dah seminggu dah tak ada internet saya. Paksa guna hotspot sendiri. Aduh. Mandi dah ke? Apa dia, Sir? Dah mandi dah ke? Oh, belum. Jangan saya minta buka kamera nanti. Okey kelas. Sementara tunggu 6 orang lagi. Okey kita mula kot so kelas pagi ni santai-santai sahaja Saya sebenarnya lebih kepada saya nak ni lah, nak tanyalah you all punya progress. Okay, you all punya progress memandangkan kita punya social media semua dah complete dah kalau ikutkan. Alright? Okay. Oh, Sir, nak tanya. Hmm. Saya buat 2 akaun Facebook kan. Ya. Satu saya buat nama saya, lagi satu saya buat yang pasal saya punya jual produk kan. Ya. Yang Fan page, kita panggil fan page ataupun page. Saya buatlah post semua bagai kan. Saya letak gambar produk semua benda bagai. Saya set up semua kan. Okey. Lepas tu kena ban. Yang mana? Yang mana kena ban? Yang jual produk tu lah. Yang jual produk? Yang fan page tu. Yang page tu. Dia sebenarnya jarang yang fan page kena ban ataupun kena flag. Tapi saya rasa saya tahu
Okey, tak apa, nanti saya respon. Alright. Nanti saya respon. Kemungkinan perkara-perkara yang menyebabkan you all punya page pun boleh kena flag ataupun kena ban. Okey. Alright. Okey, sekejap lagi saya sentuh pasal tu lah. Dan kalau ada soalan-soalan daripada yang lain pun boleh. So hari ni lebih pada santai-santai. Saya just nak tahu you all punya progress sahajalah. Memandangkan kita sekarang ni ada dekat minggu yang ke 9 kan? 9 ke? Sekejap. Sekejap Sekejap. Sir. Ya. Siapa tu? Tak, saya kata minggu ke-10. 9, 10 macam tu Okey, tak apa, kita check bagi ni lah kan, confidence sikit. Sekejap Okey, hari ni 10 hari bulan 12. Okey, betul lah. Kita ada di minggu yang ke-10. Alright, okey. Okey kelas, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Sihat? Salam sir. Alhamdulillah sihat So macam yang saya beritahu tadi, hari ini kelas kita lebih kepada sesi perbincangan. Kalau ada apa-apa soalan ataupun kemusykilan, you all boleh bertanya dekat saya. Dan mungkin daripada soalan-soalan yang you all tanya tu, kita boleh reflect baliklah kepada tugasan-tugasan kita lah. So untuk makluman, sama ada awak sedar ataupun tak sedar, kita dah pun siapkan 3 platform utama. Kita punya 3 platform social media. Yang pertamanya, of course kita ada Facebook. Dah siap ke belum? Dah. Saya minta awak copy dan paste link di page Digital Entrepreneurship by Cik In kan. So bila saya tengok balik tu, nampak okey lah. Maksudnya semua buat lah. Cumanya hari ni mungkin saya akan pilih secara random. Mana-mana yang bertuah dan terpilih itu, nanti kita akan tengok lah. Ada ke tak posting dalam tu kan. Saya dah bagi dah formula. Nak buat social media ni, Facebook dan juga IG ni, awak kena sentiasa update you punya posting. Dia tak boleh lah ikut mood. Payahlah kalau macam tu kan. Kalau awak tengok pada seller-seller yang berjaya pun, awak tengok dia punya posting dia meriah kan. Sentiasa update. Macam tu lah. Supaya customer ataupun potential buyer, audience dekat luar sana confident lah dengan apa yang awak jual. Kalau dia tengok, macam mana ni duk baru ada teaser, logo, profile picture, tak ada apa-apa posting pun, dia pun muskil. Sebab hari tu 25 hari bulan, hari tu hari gaji kan. Nanti saya akan tanya siapa yang dah generate sales. Alright. Okay, yang kedua kita ada Instagram. Saya yakin Instagram ni tak payah diajar lah. Memang saya rasa awak dah siap dah. Dan saya tengok dekat page digital tu pun ramai yang dah submit lah. Alright. Cumanya hari tu saya bagi pilihan kepada awak sama ada untuk nak mengekalkan account individu awak tu, personal account awak tu untuk awak buat promotion dalam tu, ataupun create another account, business account untuk you punya produk. Dan yang terkini sekali adalah apa? Yang ketiga apa? Website. Due date hari tu 9 hari bulan kan? Yang ini ni saya tengok ada lagi yang tak hantar ni. Saya tak pasti sama ada belum siap ke ataupun ada masalah-masalah lain kan. Tapi tak ada masalah. Saya very flexible. So tak apa, you kena siapkan juga. Alright. So kita dah ada 3 platform. 2 platform social media yang mana kita boleh build up network dekat situ in terms of two-way communication punya ni lah kan. Yang ketiga kita ada website. So website ni dia lebih kepada static, one way communication kan.
Mungkin ada yang tanya dekat saya, cik apa rationalnya kita create website kan? Sebab memandangkan kita dah ada dah dua social media platform yang sedia ada tu, antara Facebook dan juga IG. So jawapan saya perlu. Walaupun dia bersifat statik. Ada setengah daripada konten yang perlu kita letak dalam website tu, kamu tak perlu nak ubah tiap-tiap hari ataupun kerap. Contohnya macam you punya profile, company profile you. Ataupun you punya apa lagi? Account number, produk-produk. Ini untuk orang yang tidak selalu bertukar produk lah. Dan bila saya tengok hari tu, you punya tugasan website, so baguslah. Maksudnya saya tengok awak ada bakat lah, walaupun kita menggunakan platform website builder ataupun kaedah drag and drop. Tapi itu pun tak ada masalah. Dan minta maaf, semester ni kita tak boleh nak guna platform Weebly. You pun faham kan, kalau tengok kepada video saya tu, dekat akhir-akhir tu dia ada masalah sikit. Saya pun tak tahu, mungkin dalam setahun dua ni. So kita tak boleh nak create our own domain name dekat situ secara percuma lagi, dah tak boleh dah. So bila saya sebenarnya masa saya buat video tu kelas, saya beranggapan masa tu tak adalah masalah. Tapi bila dah nak habis tu, tapi memang macam tu. Maksudnya baguslah, bila ada masalah saya boleh tunjukkan pada awak. Dan sebelum tu pun saya dah beritahu kan pada awak kan, yang Weebly memang sekarang ni dah tak ada dah menyediakan package atau plan secara percuma. Dan daripada situlah kita beralih kepada Wix. Macam mana? Okey tak Wix? Boleh rasa. Dia sama je, dia punya konsep dia. Dia drag and drop juga kan. Cumanya yang saya suka Wix ni pasal dia punya template dia, dia punya interface dia lebih menarik sebenarnya berbanding dengan Weebly. Okey kan? So saya tengok pun hari tu hasil kerja website awak pun. So bagi sesiapa yang tak hantar lagi, saya harap awak hantarlah supaya saya boleh semak. So kita dah ada dah 3 platform ni. Apa lagi yang awak nak? Facebook, Instagram, website. So yang awak kena selalu update ni dekat mana awak? Tiga. Tiga-tiga. Macam tak percaya je. Okey, macam ni lah kan saya kata website ni dia ada dia konten yang bersifat kekal dan awak tak perlu nak sentiasa ubah. So awak kena fokus sebenarnya kepada Instagram dan juga Facebook. Tapi website tu dalam masa yang sama awak kena jugalah tengok, takut ada konten yang dah tak valid lagi kan. Mungkin in terms of harga, hari ni awak letak harga katakanlah RM9.90 contoh. Tiba-tiba berlaku kenaikan harga disebabkan awak ni jadi ejen kan. Yalah nak masuk tahun baru kan. Kebanyakan harga barang semua naik, right? So awak kena revise balik harga tu dan awak kena ubah lah. Supaya bila orang kontak awak tak ada lah, dia petikaikan kenapa pula yang saya tahu harga sekian-sekian tapi sekarang ni awak kata dah naik pula harga kan. Alright, so kena tengok juga. Alright, so untuk Facebook dan IG kena sentiasa buat posting base kepada formula yang saya bagi tu. So start daripada pagi tu apa formula yang kita guna, berapa soft sell, berapa hard sell. Kan? Macam tak buat je. Yang lain. Berapa soft sell sepatutnya kita kena buat? Nak menyampaikan buat malam tu. Izzuddin, Din. Dua apa? Soft sell. 2 soft sell. Okey, yang lain? 10 je. Okey. So hari tu saya dah beritahu, mula aja awak celik mata, awak kena buat 1 soft sell, betul? Betul. 1 soft sell around lepas subuh ke pukul 7 macam tu. Kemudian pukul 10
pukul 12 ataupun pukul 1, pukul 4 petang dan akhir sekali kita tutup dengan hard sell. So kalau ikutkan formula dekat situ 4 soft sell, 1 hard sell ataupun 3 soft sell, 1 hard sell. Itu yang maksimum. Tapi hari tu saya kata apa? Saya kata kalau pun tak dapat ikut ke semua formula yang saya bagi, at least awak buatlah 1 soft sell, 1 hard sell supaya you punya platform tu tak adalah macam platform cengkerik. Macam mana bunyi cengkerik? Ni lama sangat dekat rumah ni. Kan? Sekurang-kurangnya 1 hari mesti ada posting. Dia ada kaitan dengan apa kelas? Bila kita buat posting, saya pernah beritahu sebelum ni, dia ada kaitan dengan apa? Apa yang audience ataupun potential buyer tengok dekat kita punya page tu. Apa dia punya Haris. dia punya kreativiti kan. Okey, aktiviti. Yang pertama aktiviti Haris dan juga yang lain-lain juga. Kebanyakan audience kita ni dia nak tengok sebenarnya perniagaan kita ni wujud ke tak? Produk awak ni wujud ke tak? Ke yang ini diorang ni just buat assignment. Budak Polipd buat assignment aja kot. Kan? So awak kena tunjuklah, awak kena buat real aktiviti dalam tu. Sebab tu saya kata antara banyak-banyak posting yang awak perlu buat, yang paling berkesan sekali adalah posting yang menunjukkan aktiviti di sebalik tabir. Faham kan aktiviti di sebalik tabir tu? Maksudnya start daripada awak dapat order tu. Sebab tu awak boleh tiru kaedah pengiklanan di TikTok. Very simple kan, dia buat simple video and then dia compilekan, tunjukkan aktiviti seharian. Menarik tu. Dan saya pun dalam pertimbangan juga, lepas ni saya ingat saya nak masukkanlah satu lagi platform, tapi bukanlah platform utama, kita tambah TikTok lah kan. So daripada start awak dapat order tu, awak tunjukkan. Sekarang ni awak dia kita buat kerja, kita kena tunjuk. Kita tak boleh diam-diam macam tu lah. So supaya audience, likers kita, followers kita tahu apa yang kita buat untuk hari tu. Dapat order, kemudian kita buat kerja-kerja pembungkusan ataupun packaging. Lepas tu snap sikit gambar. So hari ni order sikit je. Awak pun tangkap gambar. Order hari ni alhamdulillah snap gambar sikit je. Padahal penuh lantai sampai mozaik pun dah tak nampak dah. Orang pun confuse mozaik yang bungkusan awak tu mozaik ke apa ke kapet ke apa kan. Penuh. Kemudian awak pergi untuk buat kerja-kerja postage, JNT ke, pos laju ke. Awak kena tunjuklah supaya orang confident lah, yakin dengan page awak, produk awak, syarikat awak. Itulah masa. Saya kata, okey, itu yang paling berkesan sekali. Kalau awak malas lah nak buat copywriting, maklumlah copywriting dia kena buat karangan kan, tak semua orang boleh buat, ada bakat. Ada setengah tu yang buat copywriting kaedah bercerita. Dia berkongsi pengalaman dia. Kalau dia pandai menulis, kita ni boleh seolah-olah kita ada dalam cerita dia. Dia pandai. Dia sentuh emosi kita. Akhir sekali lah last, dia letak nama produk dia. And then CTA ataupun call to action. Mungkin dia cerita pasal, mungkin dia jual produk kesihatan kan. Bagi sesiapa yang jual produk kesihatan, awak boleh guna kaedah tu. Awak sentuh emosi pelanggan awak. Dan akhir sekali tu awak boleh promote lah produk awak. Produk kencing manis ke, ubat kencing manis. Awak ceritalah bersungguh-sungguh, dulu pak saudara saya pernah kena potong kaki sebab lambat kesan penyakit ni. Tetapi sekarang ni kita dah ada satu produk yang mungkin boleh menyelamatkan. Nampak tak? Orang ni Wak, bila dia sakit, dia
dia berada dalam keadaan bukanlah terdesak, tapi dia seboleh-bolehnya nak apa? Nak usaha untuk bagi sihat lah. Dan awak janganlah ambil kesempatan jual produk-produk yang tak sepatutnya, timbang kilo dan sebagainya. Kenalah ada approval by KKM punya. Okey, banyak cara sebenarnya kalau awak malas lah nak buat copywriting. Sebab tu saya beritahu hari tu. Awak boleh buat konten, video, gambar, macam-macam sebenarnya. The point is jangan biarkan you punya page awak tu macam tu lah. Macam apa? Cengkerik. Penuh lah sarang laba-laba. Aduh, kacau lah. Tak apa, nanti kita semak sama-sama. So bila saya tengok tu semua dah hantar dah. So maksudnya kelas sebab apa saya minta awak sediakan 3 platform ni awal supaya baki lagi 3 minggu ni kita boleh all out untuk buat promotion and marketing. Untuk makluman awak, gaji kaki tangan awam bulan ni adalah pada 20 hari bulan. So 10 hari bulan kan hari ni, kita ada 10 hari lagi. Tapi nanti copywriting awak ataupun promotion awak bukanlah bermakna 10 hari bulan baru awak nak gerak. Kita akan gerak awal. Saya ada sediakan jadual, nanti awak ikut je lah. Okey, tu antara nak dengan tak nak je. Okey. So ada masalah tak? Assalamualaikum Cik Salihin. Puan Arifah. Nak tengok Ya, budak-budak Waalaikumsalam. Hai semua Cik. Hai Puan Puan. Arifah ajar dia orang ke? Saya ajar diorang. Oh ya ke? Subjek apa? Apa tu marketing plan. Marketing plan. Hari tu dia orang adalah bagi tahu saya. Sebab saya tetapkan sales untuk semester ni 500. Oh. Sahaja. Dia orang kata tinggi sangat tu cik. Saya kata tinggi mananya sebab dia kata sibuk dengan FYP. Saya kata FYP lah kan, betul tak Puan Arifah? Sebenarnya FYP tu dia boleh pakai produk yang dia buat tu untuk jual dekat digital juga sebenarnya. Boleh. Maksudnya kaedah sekarang macam mana Puan Arifah, dia orang collaborate dengan jabatan ke? Tak, dia orang hasilkan produk yang datang daripada idea dia orang sendirilah. Tapi situ saya kata gunakanlah ilmu tu untuk dalam AMP, advertising, marketing and promotion tu dalam digital sebab kita ada satu subtopik kecil dia kata handle digital strategy. Jadi kena embed lah you punya knowledge kan. Macam Yalah. tadi memang dalam silibus dia kata 4 kali Cik In yang untuk posting. Kalau ikutkan lah, kalau kita apa yang saya ajar, kalau ikutkan satu hari kita buat 4 ke 5 posting. So 5 tu agak banyak lah. Tapi kebiasaannya kita buat 4 kali iaitu 3 soft sell. Soft sell ni maksudnya kita buat promotion indirect lah. Tak sebut pun nama produk, tak sebut pun harga produk, tak tunjuk pun physical produk. Kita just macam daily life, tips kan. Sharing. Contohnya sharing pasal resepi. Sebab orang boring kan kalau kita duk menjual aja boring juga. Malam tu ataupun pukul 4.30 dengan waktu yang malam pukul 10 tu baru kita buat hard sell. Kalau saya boleh share kan. Saya boleh. pergi khusus digital kat luar lah berbayar kan. Dan juga waktu khusus yang kita punya PPK tu. So owner brand yang besar-besar dekat luar ni dia maklum untuk dapatkan effective sales, maksudnya nak achieve target, diorang kena buat posting 7 kali satu hari baru effective. Dengar tak? Yang lain dengar tak? Berapa kali? Awak tengoklah dekat dia punya produk-produk macam Alif Syukri semua tu, pukul 8, pukul 10, pukul 12, pukul 3, pukul 5. Lepas tu antara pukul 8 hingga pukul 9 dan dia tutup pada pukul 11. Awak kira 7. And then macam mana dia dia manage untuk dia punya content tu, copywriting tu, dia orang akan meeting 2 kali sebulan. Maksudnya dia planning tu 2 minggu sekali. Apa dia nak posting setiap hari. So kalau awak dalam digital kan boleh lah plan kan untuk seminggu terus nak posting, boleh buat. Betul. Dan satu lagi saya sebenarnya tak ajar dia orang.
Sebab saya hari ni nak tengok dia punya reflect ataupun respon daripada posting-posting yang diorang dah buat lah. Sebenarnya kelas, kalau awak tengok lah kan, seller macam yang Puan Arifah kata tadi, dia tengok, kalau kita tengok konsisten tau, very konsisten dia orang punya posting. Bukan bermakna pukul 10 tu seller, usahawan tu ataupun admin baru nak duduk depan komputer duk key in copywriting tu. Bukan. Sebenarnya kita kalau awak explore dekat Facebook tu, kita boleh set date. Maksudnya katakanlah untuk seminggu tu kita sediakan bahan dan kita set tarikh bila posting ataupun copywriting tu kita nak blast kepada audience. Maksudnya kita buat banyak-banyak and then automatically dia akan blast secara sendiri. Jadi nampak macam kadang-kadang kita tengok banyaknya masa seller ni duduk depan handphone aja ke, rajinnya banyaknya idea dia kan. Sebenarnya tak. Sebenarnya dia dah plan macam Puan Arifah kata tadi, mungkin within dia orang punya team tu, katakanlah untuk minggu tu dia lebih fokus kepada katakanlah USP, produk USP. Ataupun diorang akan tengok digital content tu, diorang akan tengok apa tema bulan tu. That's why diorang kena meeting dua kali sebulan untuk konten aja. Konten je. So nampak tak kelas, kusangkakan 5, rupanya 7. Terpulang nak ikut yang mana kan. Tu saya tanya, mungkin dalam silibus dia ajar yang kata 5 kan, tapi di luar secara industrial dia orang buat 7 posting setiap hari. Betul. Minimum 7. Kalau you tengok pun macam semalam ke kemarin Datuk Alif kan dengan Datin Syahidah posting dia macam, bukan nak cakap apalah, macam bodoh-bodoh je. Dia kata kalau lelaki curang ketuk-ketuk dengan dia baling slipper kan, itu pun satu posting tapi dia ada objektif dia tu. Iyalah. So nampak tak? So dalam posting kita pun janganlah awak duk statik buat benda yang sama kan, kontennya konten ayat, karangan. So nanti orang boring pula kan. Sebab tu saya kata konten yang paling bagi impact sekali adalah awak bercerita ataupun tunjukkan awak punya lifestyle awak di sebalik tabir apa yang awak buat. Kadang-kadang orang nampak macam overnya, semua benda nak tunjuk. Sebab tu usahawan yang berjaya dekat luar sana, diorang tak kisah pun. Diorang buat benda tu ada point dia. Kan, bukan saja-saja. Sebab dia nak build up dia orang punya branding dia tu. Bukan saja-saja. Supaya orang terngiang-ngiang tengok, teringat aja produk ni. So dia tahulah. Kadang-kadang kita tengok kan posting tu tak apa-apa, tapi kita tengok tau exposure tu ada. Yes, tapi yang penting macam saya beritahu, jangan kalau boleh jelah walaupun apa saja posting kita boleh buat, tapi kena jaga juga nilai-nilai ni lah. Janganlah pula awak terkeluar daripada nilai-nilai kan, nanti netizen maklumlah kita kan ada jabatan netizen. Kena jaga ahli dia. Ahli-ahli ni semua ni ada ni. Kena jaga sebab macam semalam pun ada isu kan yang diorang pemainkan tandas OKU tu. Ya betul. Masa tu ada 2 orang tapi yang disentuh oleh Datin Paduka siapa tu nama dia? Yang OKU tu. Dia sentuh Ras Adibah Razi, yang disentuh tu yang lelaki tu lah. Yang ambil parking OKU kan, tapi sebenarnya ada satu lagi tim bicycle. yang perempuan tu yang lagi perempuan. Yes, yang dia masuk tandas OKU kan. So sangat-sangat memalukan lah. So you kena juga, walaupun kita beritahu kita boleh buat apa sahaja posting, apa sahaja konten, tapi nilai-nilai etika tu kena jaga. Sensitivity kena jaga. Dekat TikTok tu saya tahu macam-macam benda ada kat situ. Ni expert ni semua ni kot. TikTok kan semua expert. Semua ada dekat situ. So tengoklah, kena pilih-pilih jugalah. Dia orang buat tu sebab nak dapatkan lalu tak dekat kau punya FYP tu kan. Dia lapar. Kalau awak tengok platform-platform ni, cuba join, saya pula macam promote. Cuba follow Irfan Khairi. Biasanya kalau ada hari-hari tertentu, macam last 2 weeks saya ada tengok Irfan Khairi ada share 9 platform macam mana nak menjana duit secara percuma.
So dia ceritakan macam katalah Shopee Live tu kenapa penting. So benda-benda ni lah yang sebenarnya Cik In, diorang ni benda-benda ni lah yang diorang kena masukkan dalam marketing plan. Yes. Soal punya kan, ni nampak Irfan Hairi pun once of orang yang rajin update dekat TikTok, dan TikTok dia tak lama pun, dia punya duration dia tak sampai 1 minit kadang-kadang, tapi dia punya impact, information dalam tu sangat-sangat berguna pasal dia memang, yelah kan, dia memang pengamal. Kan, memang dah lama daripada zaman dulu dia dah achieve dia punya 1 million kan, untuk internet punya platform kan. So boleh, so cari dekat TikTok tu, cari benda-benda yang boleh improve lah. Jangan cari benda-benda yang tak elok. Cuba follow IG Irfan Khairi. Situ memang banyak info. Okey Cik Salihin, saya keluar dululah. Baik, okey. Puan Arifah, terima kasih. Ni tak ada menyahut ni. Wadina, Syahira, Haris memang aktif dalam kelas. Dina. Puan Arifah kena sebut nama. Cuba pick up satu nama. Ya. Ya saya. Okey Cik Salihin, terima kasih. Nanti isi list. Alright. Assalamualaikum. Okey kelas, ada lagi kelas? Masih bersama saya Ada sir. Alright, okey. Okey, menjawab ada soalan ke saya nak jawab soalan Haris tadi yang pasal kena flag tu? Boleh? Haris ke tadi kan yang tanya? Ya. Okey, yang lain juga tolong tengok ni dengar Okey, antara sebab-sebab lah kenapa kita punya account boleh kena flag, okey. Selama ni bila saya duk ingatkan awak kan hari tu kan, so berniagalah di platform page ataupun FB page, jangan berniaga di account personal ataupun personal account. Okey. Tapi yang ini berlaku dekat Aris sebaliknya. Kenapa pula Cik? Saya tak berniaga dekat personal account. Saya dah ikut dah cara Cik berniaga dekat fan page. Saya dah create dah pun fan page khas untuk produk saya. Tapi kenapa account saya masih kena ban, masih kena flag? Why? Sambil menangis lah. Why kan? Penat saya buat antara sebabnya Haris, saya agak lah. Okey, sebelum tu saya nak tanya Haris jual produk apa hari tu? Yang game tu. Okey. So account kita boleh kena flag. Yang pertamanya mungkin kita jual, okey yang ini saya tak sentuh yang pasal game tu Haris dan yang lain-lain juga. Okey. Contoh kalau kita jual barang-barang ataupun produk-produk tiruan. Okey, contoh apa produk-produk tiruan yang berlambak dekat pasaran sekarang? iPhone lah. Okey, iPhone. Samsung. Kalau yang selain daripada gadget kita apa? Kasut, betul? Kasut. Walaupun dekat situ Adidas dia tak tulis Abibas. Tapi dia still tulis Adidas. Kan? Ya, tapi kita tahu dia adalah tiruan ataupun dia ada dia punya grade dia kan. Kadang-kadang orang cakap lah grade A, grade sebenarnya tiruan lah tu. Okey, yang keduanya t-shirt ataupun jersey. Berlambak tak yang tiruan? Banyak. Okey, lagi apa lagi? Sebut apa lagi produk-produk tiruan yang berlambak sekarang ni dekat pasaran? Ni sir, barang dapur sir. Barang dapur? Kuali semua. Oh, ada juga Aduh. Macam mana ni semua benda dah kena tiru. Okey, tak apa, barang dapur. Okey, lagi apa lagi? Yang lain? Ni itu juga. Ni yang paling dekat dengan perempuan ni. Oh, kosmetik. Kosmetik. Okey, macam awak bayangkan awak kereta pun orang tiru awak. Ini kan pula benda yang kecil-kecil macam tu. Kenapa saya cakap kereta? Contoh dekat China kan. Pengeluar kereta dekat China kan, dia tiru sebiji kereta bentuk BMW, selamba je. Tak ada rasa bersalah langsung. So nak bagi tahu awak benda yang sebesar-besar tu pun
boleh tiru, ini kan produk yang sekecil-kecil yang ada dekat pasaran berlambak. Okey, so bila awak jual produk tiruan, okey, so awak bukan berniaga seorang-seorang. Betul, awak upload dekat Facebook, awak upload dekat IG, awak ada followers, awak ada likers. Tak semua likers awak dan juga followers awak tu adalah yang organik, maksudnya yang betul-betul nak follow produk awak, page awak untuk tujuan dia nak get information, kebaikan daripada produk awak. Tak, ada setengah daripada dia orang ni follow kita, like page kita untuk jadi mata. Ataupun mungkin dia ni kita punya pesaing ataupun competitors kita. Sebab kita tak kenal kan, kita ada dalam 5,000 followers, 30,000 followers contoh. Tiba-tiba ada ke awak nak check satu-satu siapa dia? Background followers awak tak ada kan? So siapa-siapa pun boleh jadi followers kita, siapa-siapa pun boleh jadi likers untuk page FB page awak. So kemungkinan dalam tu ada competitors ataupun orang-orang yang memperjuangkan produk-produk yang bukan tiruan ni kan. So apa yang dia buat adalah, awak dah boleh agak dah apa yang dia buat. Banyak Kalau benda. dia dapat tahu awak jual produk yang apa yang dia akan buat? Report Yes, dia akan report kepada Instagram dan juga Facebook. Okey, dia akan, tapi ada juga setengah yang dengki yang kita pun ada juga. Kita tak buat apa-apa salah pun tapi dia report. Tapi awak jangan risaulah pasal Facebook dengan IG ni, dia ada dia punya team dia. Macam Facebook kita ada team dekat Malaysia jugalah, dia akan tengok. Dan insya-Allah page awak tu sebenarnya kita boleh dapat balik. Cumanya kadang-kadang tu dia punya prosedur dia tu leceh. Kadang-kadang tu dia freeze. Maksudnya dia freeze account kita tu untuk sementara, mungkin dalam 3 hari, mungkin dalam seminggu, untuk diorang buat siasatan ataupun investigation lah. Okay. So Haris, saya tak pasti kenapa account awak boleh kena flag, tapi cuba awak tengok-tengok balik konten dalam Facebook awak. Yang ini Facebook yang baru awak create ke ataupun yang dah lama, Riz? Yang ini baru. Yang baru kan? Ataupun satu lagi kelas, mungkin bagi sesiapa yang jalankan perniagaan dropship kan. Sebab tu saya dah pesan, contohnya macam Sabela, Mama Sab, Mary Kay. Awak tak boleh guna suka-suka nama tu dan letak di page awak, tak boleh. Ada setengah daripada dropshipper dia call tau. Sebab dekat situ ada dah maklumat phone number awak, dia call direct. So dia tanya awak, tolong ubah nama. Dan ini terjadi pada pelajar saya. Dalam pada saya duk pesan-pesan pun jadi juga, dia letak nama direct. Kalau tak silap masa tu Mary Kay kot. Dia call student tu, dia kata tolong ubah nama. Sebab kami adalah daripada Mary Kay HQ, lebih kurang macam tu lah. Ataupun daerah lebih kurang macam tu lah, stokis. Dia tak boleh sebarang-sebarang. Nampak tak? So mungkin Haris boleh tengok balik apa konten Haris yang menyebabkan akaun Haris boleh kena freeze ataupun kena flag. Saya tak pasti sebab mungkin saya tak sempat nak tengok awak punya page. So kalau saya buka ni dah tak ada lah Haris dah tak ada rasa. Sekejap saya tengok sekejap. Saya try sekejap Okey, yang lain macam mana? Ada kes yang sama tak macam Haris? Yang lain okey ke? Kalau ada bagi tahu kalau ada beritahu, sebab ada seorang pelajar, tak silap saya siapa nama dia buat Sabela gitu kan. Sabela dan dia letak nama Sabela juga dalam tu. Saya tak pasti sama ada cara tu selamat ataupun tidak tapi tak apa. Okey Riz, mana hang punya Riz? Dekat Facebook, bawah-bawah sikit kot. Bawah lah. Tu, atas tu. Ni Atas sikit. Ada gambar kartun tu. Oh ni. Ni Asfar. Atas sikit. Yang tu Lah,
Macam mana boleh lepas ni ya? Awak request saya ini sebab saya minta awak request personal account. Ni personal account awak ke? Alamak, bukan. Contoh macam ni kan, Farahin Kasrin. Okey, ini adalah personal account dia dan ini baru kita panggil fan page dia. So macam awak ni macam mana saya boleh approve? Biasa saya tak approve ni. Oh, tak boleh ya? Memang tak boleh. Ni saya rasa gambar awak ni, Pak. Bye. Aduh. Yang pertama gambar ni saya rasa mencolok mata, cik. Wah. Animate ni kan, lagi satu ni mungkin ada kaitan dengan copywriting juga ni, karakter kartun ni. Mana boleh sebarang-sebarang Tak, ambil. saya gambar tu sebenarnya dia ada dia punya hak cipta terpelihara gambar tu. Gambar yang hari dulu. Sebab tu saya kata memanglah berlambak gambar-gambar dekat Google Image tu. Awak tak boleh sewenang-wenang duk ambil, tarik, save, jadikan sebagai you punya profile picture ke apa, tak boleh. Sebab gambar-gambar ni kebanyakan dia copyright lah, ada hak cipta, ada pemilik gambar ni. Okay, so once dia dapat tahu sekarang ni mudah je nak trace. Awak guna gambar dia, so dia report. Okay, patutnya hari tu awak letaklah gambar-gambar awak sendiri ke, buat macam Solos tu. Awak sambil cekak apa, berpeluk tubuh tu, buat macam kerek sikit. Lah guna gambar ni. Hari ni bila saya tengok ni macam macam page awak ni. Okay. Macam mana? Dah silap sendiri kan? So terpaksa lah create page lain. Dan ingat awak kena request by personal tau, account. Macam Guru Ustaz Wana dia request untuk jadi member, baru saya approve. So awak akan pastekan dekat sini lah. Okay, buat balik semula. Awak seorang ni terlepas ni, macam mana saya boleh approve ni? Okay, sebab dia asal tu yang fanpage tu saya letak nama saya semua. So bila nak buat posting semua tu saya tukar semua terus. Sebenarnya dah okey dah. Sepatutnya dah okey dah Patutnya dah okey. Awak last minute awak ubah. Okay, tak apa. Alright. Okay. So itulah antara sebab-sebab. Okay, tak apa, kita ambil pengajaran kelas. Sebenarnya bagus kalau ada case macam ni. Macam masa sesi bersemuka dululah. Ada juga student saya yang jual produk bundle. So awak faham lah bundle kan. Produk bundle ni dia ada jersey, lepas tu dia ada kasut, dan dia sama juga macam kes Haris. Account dia kena flag, kena freeze masa tu pasal konten dah banyak. Dia dah banyak buat copywriting. So jadi sayang lah dia nak create another account kan. Jadi dia buat rayuan kepada pihak Facebook dan dapat. Tapi pihak Facebook masih lagi ingatkan dia. Dia punya rules and regulation dia kan, rules apa yang tak boleh. Tapi student saya ni dia tetap juga dia upload posting, buat posting gambar Adidas lah, Diadora lah, Nike. Kali kedua kena, bila kali kedua kena terus Sadaqallahul Azim, inna lillah, habis dah. Okay, so dia terdiam lah masa tu, nasib baik. Masa tu dia dah mula generate sales dan dia punya IG dia selamat. IG dia selamat. Right? So tak apa, ambil pengajaran. So Haris bolehlah buat modal besok cerita dengan kawan-kawan ke apa kan, sebab awak dah lalui pengalaman ni. Dan yang lain juga jadikan pengajaran. Saya rasa yang lain tak ada masalah. Okey, ada soalan lain tak? Tak ada, sir. Yang pasal yang kena kick in sale tu kan ada tanyakan pasal kat WhatsApp tu. Okey. Yang pasal sale tu macam mana nak tu? Dia ambil gambar tu ke apa? Tak apa nanti. Okey, yang itu saya kata kita akan wrap up masa minggu ke-13. So dekat masa awal-awal semester hari tu saya dah beritahu awak.
segala evidence, catatan awak simpan dulu. Sama ada dalam phone ataupun dalam buku lah. Okay. Minggu depan saya akan blast template. Dan template ni dalam bentuk Excel lah. So nanti baru awak pindahkan transaction yang awak dah buat tu ke dalam template yang saya sediakan. Okay, faham Okay, dan juga sentuh pasal ni juga pasal apa practical 1 sampai practical 4 saya dah upload dekat CDOS. So boleh tengok dan awak jangan risau, dia punya soalan-soalan dia tu semua menjurus kepada apa yang awak dah buat sebelum ni. Cumanya awak nak kena susun balik lah. Okay, dan minggu depan saya akan buka lah dia punya link untuk submission segala tugasan tu. Alright, di CDOS juga. Kalau boleh siapa try masuk dulu. Sebab saya tak pasti hari tu saya buat self enrollment. Ada satu SEM tu saya guna ada enrollment key. Saya pun dah tak ingat pasal hari tu CDOS dia ada masalah kan, tapi saya still lagi nak guna CDOS untuk kita punya assessment. Jadi awak check kalau tak boleh nanti respon dekat saya tau. Mungkin saya kena tengok dekat enrollment key dia tu, dekat dia punya setting dia tu. Okay. Okay, yang lain? Ada soalan? Yang CDOS tu saya bagi sekali dengan password kan? Dekat grup, saya bagi kat grup tu. Saya rasa macam saya tak bagi. Saya tak bagi. Confirm saya tak bagi. Sebab tu saya minta awak try dulu, ikut masuklah arahan saya dah bagi tu kan, dan jangan salah pilih platform DPR 5B. So kalau dia minta enrollment key, nanti bagi tahu saya nanti saya forward enrollment key. Dia minta je. Oh, memang minta Siapa Saya ni siapa yang dah try ni? Farahin. Farahin. Okey, tak apa. Kalau dah minta confirm lah nanti saya bagi. Okey. Sebab saya pun dah terkeliru dengan DSK 4B. Saya rasa awak berkongsi enrollment key yang sama rasanya. Tak apa, nanti saya forward Okey, sir. Okey. Ada tak soalan-soalan berkaitan dengan posting? Saya sebenarnya concern saya lebih kepada ni. Pasal yalah tak gunalah kan bila kita ada platform, kita ada social media, kita just kita punya mission kita untuk build up saja, lepas tu tak buat apa-apa. So awak kena letaklah konten dalam tu. Dan kalau awak tengok dekat practical work 4 kan, awak tengok soalan dia, mesti awak terkejut. Mesti siapa yang belum ada apa-apa posting, memang gelabah lah siapkan posting. Tak apa, saya tak mau beritahu, awak tengok sendiri practical 4 kalau tak silap saya berapa posting yang awak kena ada untuk submit practical 4. So masih belum terlambat lah, sebab saya beritahu awak kita dah ada 3 platform, alhamdulillah. Alright. So sekarang ni kita just fokus, kita all out. Kalau ada rezeki alhamdulillah lah, dan saya beritahu tadi gaji kaki tangan awam adalah pada 20 hari bulan. Okey, awal sebab kita ada sebab ada Christmas kan, 25 hari bulan tu kan. So gaji kaki tangan awam masuk awal 20 hari bulan. So nanti saya akan forward satu jadual dekat grup, di mana jadual tu adalah sebagai panduan ataupun guideline awak untuk buat posting ataupun copywriting. Awak just follow sahaja. Kita akan start 3 hari sebelum hari pay day itulah, pembayaran gaji tu. Dia tak boleh tak lepas hari gaji baru nak sibuk buat posting, tak boleh. Kita kena wujudkan, kata orang tu supaya orang tahulah kita punya perniagaan ni wujud. Okey, dan saya juga dah tetapkan jumlah likers dan juga jumlah followers. Okey, dengar elok-elok. Sukacita saya maklumkan jumlah likers. Bila saya sebut likers ni tahu kan platform yang mana? Insta dengan Facebook sir. Likers ni Facebook, followers IG, Instagram Okey. So untuk Facebook, minimum likers yang awak perlu cari, awak perlu dapatkan adalah 200 sahaja. Dan untuk IG,
saya lebihkan sikit sebab IG ni dia mudah sebenarnya nak dapat followers kan. Nanti saya akan bagi satu lagi video macam mana cara untuk awak dapatkan followers menggunakan kaedah I follow you, you follow I. Macam tu lah. Okay, dan untuk IG 500. Cuba ulang balik, FB tadi berapa ratus? FB like 200, IG 510. Betul. So FB 200 sahaja minimum. Kalau nak dapat lebih daripada tu lagi baik, lagi ramai likers kita, cepatlah sampai awak punya produk tu, apa yang awak nak sampaikan kan. Okay, 200 sahaja. Okay. Dan awak dah boleh invite dah, tapi syarat dia hari tu saya kata apa, sebelum awak invite kawan-kawan awak, kena ada posting lah dalam tu. IG pun sama. Sebelum awak follow orang lain, awak kena ada sekurang-kurangnya 10 posting ataupun caption gambar dalam IG tu. Barulah awak boleh follow orang lain. Dan follow pun sebenarnya ada dia punya strategi dia, formula dia, tak boleh main follow saja. Awak juga boleh follow awak punya followers, competitors awak. Contohnya kalau buat tudung, awak tengoklah masuk dekat tudung Farida, lepas tu klik dekat followers dia. Sebab apa? Sebab dah tentu orang yang follow IG Farida tu tadi, dia minat dengan apa? Dengan tudung lah. So awak follow dia dan insyaAllah dia akan follow awak lah. Okay. So 200 dan juga 500. Dan untuk strategi yang pertama ni, kalau boleh awak like each other lah. Nanti saya akan minta juga di SK4B like page ataupun follow IG DPR5B. So kita buat yang tu dulu. Kita swap likers dengan followers. Boleh awak invite lah. Awak invite lah yang lain. So jangan lupa like page kawan awak tu. Kita support lah. Support each other. Dalam dunia marketing, online marketing ni, itu je cara yang kita boleh buat kelas. Okey, ada soalan lain tak? Sebab saya tengok dekat grup untuk sesi ni macam kurang bertanya banding yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas, dekat WhatsApp saya tu, bila sampai kelas saya je diorang tanya. Dan saya akan jawab lah, tapi bila awak tak tanya, saya anggap benda ni clear lah. Tanya je apa saja soalan. Ya, siapa? Aini, Nur Aini, Wardia. Saya sebut tu kan, yang like tu kena post, kena like dekat post ataupun kena like dekat page yang 200 tu? Jangan salah faham Yang 200 tu adalah like page. Page like awak. Bukannya posting. Bukannya kalau hanya awak buat satu posting tu kena dapatkan 200 ataupun 5 campur 6 campur 10 200, tak, bukan macam tu. Awak punya dia yalah, kita guna terminologi likers lah kalau dekat Facebook kan. Maksudnya sebab tu hari tu ada yang berniaga dekat personal account macam mana saya boleh tahu? Walaupun dia letak nama syarikat, nama produk, saya tahu yang itu adalah personal account. Sebab apa? Sebab dia friend. Kalau friend ni tak boleh lah. Kan kalau kita antara personal account dengan personal account, dia punya terminologis dia yang dia guna pakai adalah friend. Kita friend dia kan, friend of friends. Macam tu lah. Tapi kalau page, like. So like, satu like, dua like page bukannya like pada posting tu. Okay, clear? Clear sir. Alright. Soalan lain? Dan saya juga beritahu hari tu kan, kalau awak invite, kadang-kadang ada setengah kawan awak dia dah tak aktif lah lagi dekat platform Facebook lah. Diorang ramai dekat IG dengan TikTok kan. So biasanya student saya dia akan mengeluh lah, cik Facebook susah lah cik nak dapatkan 200. Cik letak 200 je pun tapi susah. Memang susah sebab kebanyakan umur-umur awak ni dia dah tak guna dah Facebook. Walaupun Facebook tu sebenarnya masih relevan lagi. So apa yang awak perlu buat? Awak ada kawan kan, awak ada contact number kan, awak ada group, macam-macam group dalam kecuali kalau awak malu lah. So awak share link tu.
Minta tolong kawan-kawan, gunalah bahasa awak kan, bahasa budak-budak sekarang kan, macam saya bahasa skema je. Minta tolong kawan-kawan like page saya, buatlah sikit ayat. Kadang-kadang ada kawan kita ialah rambut sama hitam kan, hati lain-lain, dia pun menyampah. Jealous kita buat perniagaan, ada bisnes, ada produk kan, dia tak like pun. Biasalah dunia kan. Tapi jangan berhenti untuk promote you punya link awak. Buatlah, gunakanlah social media yang awak ada. Okay, minta dia orang share kalau ada. Sebab tu kalau kita guna pendekatan pengiklanan dekat YouTube kan, apa yang YouTuber selalu cakap sebelum nak mula konten, dengarlah sekali apa yang dia selalu cakap. Sila apa? Sila like and follow and subscribe. Yes, sila like, follow, subscribe dan tekan button loceng. Semua YouTuber akan cakap macam tu, kecuali saya je. Pasal saya bukan YouTuber. Saya pensyarah awak. Semua akan cakap macam tu. Jangan lupa like, subscribe dan tekan button loceng. So kalau saya punya subscriber saya, ada yang cakap macam tu, subscriber saya kurang, siapa nak tanggung? Ada seorang YouTuber tu, Faiz Hardware kan. Dia gurau, siapa nak tanggung bang? Saya gurau je bang, dia kata. Dia ingatkan dia punya subscribers dia ataupun potential subscribers dia untuk like, supaya maklumat tu boleh dikongsi sama-sama. Apa-apa hal pun tolong subscribe dulu. Macam tu lah. Dan insyaAllah lah, kalau orang yang jenis support each other ni, dia suka tengok kita ni maju, dia akan tekan apalah sangat, tekan button subscribe, tekan button like, tekan button follow kan. Tapi susah awak, betul lah, realitinya memang susah lah. Tapi tak apa awak cuba itulah cabaran dia. Okey, lagi satu saya nak tambah juga penggunaan hashtag. Okey, dalam posting awak siapa yang dah cuba, siapa yang dah letak hashtag, pendekatan hashtag. Okey, biasanya hashtag dekat Facebook dia tak berapa berkesan, tapi awak boleh letak sebenarnya. Last sekali dekat copywriting awak tu letak situ hashtag. Hashtag apa-apalah. Dekat IG awak kena letak penggunaan hashtag ni. Right? Nanti saya akan beritahu dekat next video saya penggunaan apa, kebaikan penggunaan hashtag dalam digital marketing. Right? Ni just nak bagi idea je, nak buka je punya minda awak. Okey, apa lagi? Ada soalan lain? Ada? Tak ada. Okey, berapa ramai yang dah generate sales? Tolong type dekat ruangan chatting tu. Angkat tangan ke ataupun tulis dekat chatting tu saya nak tengok. Kalau kita generate sales tapi bukan secara online, face to face, kita nak evidence macam mana sir? Bukti evidence dalam template saya tu, saya just minta nama pelanggan awak. Nama pelanggan, dia punya phone number, itu sahaja. Maksudnya database dia yang pertama, kalau awak boleh dapatkan nama dia, of course nama. Alright. So kalau pun tak ada nama, kadang-kadang tu main hi hoi macam tu je. Kan? Pasal kita pun bersemuka kan, kita pun tak tergerak nak tanya nama dia. Okey, kalau tak ada, tolong dapatkan phone number dia, pasal phone number ni adalah sepower database lah. Kalau awak dapat phone number ni, memang terbaik lah. Banyak benda kita boleh buat dengan nombor phone ni. Okey, yang ketiga, kalau awak tahu dia punya alamat dia, itu saja pun dah memadai. Tak payahlah awak nak tanya dia ni lelaki ke perempuan ke, tarikh lahir dia. Tapi ada tahu orang macam tu. Dan menyentuh pasal database juga kelas, kan saya minta awak buat e-book kan? Dekat website. Okey. Semalam. Ada orang dia guna satu lagi pendekatan, dia tetapkan syarat tau. Macam sebelum ni saya beritahu e-book tu kita bagi percuma, betul? Untuk nak tarik perhatian traffic pergi ke website kita, betul?
Okey, ada orang dia tetapkan syarat untuk dapatkan e-book ni awak kena key in ataupun fill up beberapa maklumat yang awak perlukan. Contohnya nama, nombor phone, email, itu saja. So bila dia tekan button submit, dapatlah e-book tu. So nampak tak, kita boleh manipulate tau macam-macam cara. Jangan awak sempitkan. So daripada situ, kadang-kadang orang ni dia terdesak awak. Lebih-lebih lagi bila tengok konten ataupun tajuk e-book awak tu menarik dan awak bagi secara percuma saja. So dalam hati dia kata apalah sangat aku bagi nama, nombor phone, email. Dia boleh buat apa dengan aku punya maklumat ni kan? So dia pun isi fill up and then dia dapat e-book tu. Mungkin lebih berdouble-double lagi manfaat yang dia boleh dapat hasil daripada e-book yang awak tulis tu. Tapi dari satu sudut, awak dapat apa? Database. Bagi peniaga, database adalah penting, sangat-sangat penting. Buatlah cara macam mana pun. Sen nak nama penuh ke ataupun nama depan tu je? Tak apa, sebab tu dalam kelas yang bila dalam video saya ada beritahu kalaupun awak tak dapat nama penuh, nama timangan, nama manja pun tak apa. Okay. Nama ni tak ni sangat, tak penting sangat. Yang penting phone number dengan email dia. Sebab tu ada setengah seller kan, dia bukan saya saja tau minta tarikh lahir tau. Sebab apa? Tarikh lahir tu bila sampai waktu dia akan wish. Nampak tak? Awak tak rasa dihargai ke bila tiba-tiba orang WhatsApp awak wish hari lahir awak? Bagi awak, husband awak, wife awak belum tentu ingat tarikh lahir kita kan. Tiba-tiba masuk mesej, happy birthday, semoga murah rezeki daripada check in Popia basah contoh. Kan? Wow. Dia ingat aku punya ni kan. Tapi tak adalah sampai kita nak minta dia punya IC yang itu melampau lah. Tarikh lahir pun dah okey. Bukan saja-saja. Pasal dia nak menjaga apa ni? Hubungan antara pelanggan. Kan kita appreciate lah dia orang. Walaupun dia tak pernah beli pun barang kita ataupun beli masa tu beli pun alah hai bawa RM10 je, tapi tak apa, mungkin berdetik di hati dia untuk bulan depan dia nak beli lagi ataupun dia share pula. Dia share pula konten tu kan dekat Facebook IG dia. Hari ni terima satu ucapan daripada katalah Isma Bakery ke apa kan. Ucap hari lahir. So benda tu pun tersebar-sebar, orang share. Okay. So nampak tak, kadang kita nampak benda tu kecil je kelas, macam tak bagi impact kan. Okay, ada soalan lain? Tak ada kot. Okay, kalau tak ada, betul tak ada? Tak ada sir. Alright, so kalau tak ada, teruskan. Lah. Saya kan buat Shopee kan sir kan. Ya. Kan sekali orang mesej saya kan, dan nanti kan saya boleh tahu dia orang punya nombor phone semua kan. Ya betul. Jap, macam mana? Macam mana tu? Apa lupa dah soalan tu, apa nanti saya mesej. Rasa soalan tu macam dah nak sampai dah. Itulah. Mana boleh lupa. Tak apa, sekejap saya mesej saya. Apa yang awak nak tanya Saya pun muskil. Okey, awak dah dapat phone number. Macam mana awak nak simpan? Macam mana awak nak simpan database tu? Saya screenshot semua tu ke apa? Itu terpulang pada awak lah. Awak screenshot boleh, awak salin boleh, ataupun awak tengok balik history proses apa buying and selling transaction tu. Sebab apa? Sebab dekat dalam sistem Shopee belum ada sistem untuk database, customer database kan, belum ada. Tapi untuk history kita boleh tengok kan. Kalaulah ada satu sistem database, so kita kena create sendirilah. Awak kena kreatif lah, so awak create sendiri. Biasanya kita akan create dekat Excel lah,
Ada setengah orang dia divide pula, dia kategorikan pula customer dia. Contoh customer yang dah beli, maksudnya dia dah beli. Lepas tu customer yang beli tapi tak jadi, maksudnya dia punya proses transaction tu tak habis. Ada kan macam tu kan? Saya selalu kena macam tu. Ada. Kita dah happy dah. Alamak, ada buyer lah, cantik ni. Kita pun prepare apa yang patut kan, tengok buku yang dia order tu. Saya pun suka dah. Lepas tu rupanya dia tak habiskan proses payment tu. So Shopee dia dah tetapkan kan dia punya tempoh dia. Kalau dalam tempoh berapa jam tak settle kan payment tu, so dia akan gugurkan daripada transaksi, betul tak? So kecewa, tak ada rezeki lah, kecewa lah. Tapi maklumat buyer tu ada tak? Ada kan? Ada. Ada, dia masih tinggalkan dia punya alamat dia apa semua. Simpan. Kita boleh buat follow up. Tapi follow up kita tak boleh lah dekat Shopee sebab tak berapa nak berkesan. Awak follow up dekat WhatsApp. Assalamualaikum tuan, tuan masih berminat ke dengan produk kami? Sebab kadang-kadang kelas dia tak dapat habiskan proses order tu. Mungkin masa tu dia tengah drive ke, ataupun bila dia dah masuk online banking tiba-tiba ada gangguan-gangguan, dia sakit perut. Kan? Anak panggil, orang rumah panggil lah apa ke. Jiran panggil. So ada keperluan yang dia kena dulukan lah. So tiba-tiba dia jadi macam lupa sampai ke sudah. So kita cuba ingatkan dia balik. Kalau dia memang tak berminat nak buat macam mana. Mungkin dia ada jumpa barang yang lagi murah daripada barang kita kan. Tapi tak salah. Kita WhatsApp dia, Assalamualaikum tuan, saya daripada Sultan Gadget. Okey, tuan masih berminat ke dengan produk kami? Mengikut history di Shopee, tuan ada order tapi awak buatlah ayat macam tu. Tapi kena bahasanya kena cantik. So kalau dia kata betul saya ada order tapi saya terlupa nak lengkapkan, nak selesaikan sebab ada gangguan masa tu, mungkin kita tak tahu apa masalah dia kan. Yang penting awak follow up. Dan database awak dah ada, simpan. Okey. Okey, bagus soalan tu. Okey. Yang lain? Ada? Okey. Ada? Tak ada? Tak ada, sir. Okey. So kalau tak ada, terima kasih semua. So jangan lupa sentiasa update awak punya konten sama ada di IG dan juga Facebook, dan dekat website pun jangan lupa. Right? Tengok balik konten-konten awak tu. Dan untuk practical 1 hingga 4 minggu depan kita akan fokus kepada proses menyiapkan tugasan tu semualah minggu depan. Right? Sambil-sambil awak buat promotion, marketing tu buatlah tugasan. Okey, kalau tak ada saya sudahkan setakat ni saja dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih, sir. Salam, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye. Terima kasih, sir.